Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kita dalam channel Jom Belajar bersama Cikgu Ace. Sebelum itu, tekan butang subscribe untuk info-info video yang akan datang. Baiklah, hari ini Cikgu akan mengajar topik fungsi matematik tambahan tingkatan 4, bahagian 1. Okey, sekiranya kita diberi dua set A dan set B yang dihubungkan menggunakan gambar rajah anak panah. Domain adalah set A 1, 2, 3, 4, manakala kodomain adalah set B 6, 8, 10, 12. Daripada hubungan ini, objek adalah 1, 2, 3 dan 4, manakala image adalah 6, 8 dan 10. Jika diperhatikan dalam set B, 12 tidak mempunyai objek, maka 12 bukanlah image. Manakala untuk julat, hubungan ini adalah 6, 8, 10. Julat merupakan set bagi image. Maka perhatikan perbezaan cara penulisan image dan juga julat. Julat ditulis dalam tata tanda set. Okey, hubungan. Hubungan boleh diwakili dengan melukis sama ada menggunakan rajah anak panah atau menggunakan pasangan tertib atau menggunakan kaedah graf. Terdapat 4 jenis hubungan. Yang pertama, hubungan 1 kepada 1, iaitu satu objek hanya mempunyai satu image sahaja. Satu objek mempunyai satu image sahaja. Manakala hubungan kedua pula adalah 1 kepada banyak, iaitu satu objek boleh mempunyai lebih daripada satu image. Hubungan yang seterusnya adalah banyak kepada 1, iaitu satu image boleh mempunyai lebih daripada satu objek. Dan yang keempat, hubungan banyak kepada banyak. Okey, kita perhatikan unsur B mempunyai 2 image dan unsur 2 mempunyai 2 objek. So, ini namakan hubungan banyak kepada banyak. Apa kaitannya dengan fungsi? Hubungan fungsi adalah hubungan 1 kepada 1 dan hubungan banyak kepada 1. Ia merupakan hubungan khas. Khasnya adalah, kita perhatikan bahagian image dia, 1. Ini membawa maksud semua objek di dalam domain. Semua objek di dalam domain mesti mempunyai satu image sahaja. Okay, kita lihat fungsi tunggal. Contohnya, sekiranya kita ada fx sama dengan 2x tambah 5. F adalah fungsi, simbol untuk fungsi. X adalah objek. 2x tambah 5 adalah image, iaitu fungsi f yang memetakan x kepada 2x tambah 5. Contoh, fx sama dengan 2x tambah 5. Maka f3 sama dengan 2 darab 3 tambah 5, iaitu sama dengan 11. Daripada sini, objek 3 mempunyai image 11 di bawah fungsi f. Objek 3 mempunyai image 11 di bawah fungsi f. Seterusnya, objek yang memetakan kepada dirinya sendiri. Objek yang memetakan kepada dirinya sendiri, iaitu fx sama dengan x. Bila objek x, image dia pun x. Ini membawa maksud
memetakan kepada dirinya sendiri. Okey, contoh soalan. Diberi fx sama dengan 2x tambah 5, cari nilai x yang memetakan kepada dirinya sendiri. Okey, penyelesaian. Diberi fx sama dengan 2x tambah 5 dan diberi fx sama dengan x. Maka kita boleh bandingkan kedua-dua fx ini, iaitu 2x tambah 5 sama dengan x. Okey, 2x tambah 5 sama dengan x. Okey, kita pindahkan x dan 5. Maka 2x tolak x sama dengan negatif 5. X ialah negatif 5. Okey, bagi membuktikan negatif 5 itu memetakan kepada dirinya sendiri negatif 5, kita masukkan objek negatif 5 dalam fungsi f. Maka kita dapat 2 darab negatif 5 tambah 5 sama dengan negatif 10 tambah 5 sama dengan negatif 5. So, kita nampak objek negatif 5, image pun negatif 5. Terbukti, ya. Terbukti dia memetakan kepada dirinya sendiri. Okey, syarat fungsi. Okey, penyebut tidak boleh bernilai sifar. Ini bagi kes yang ada pecahan. Okey, contohnya fungsi f yang memetakan x kepada 5 per x tolak 3, di mana x tidak boleh bernilai 3. Ini syarat dia. X tidak boleh bernilai 3. Sebab apabila x bernilai 3, 3 tolak 3 sama dengan sifar. Okey, bila nombor bahagi sifar, maka kita akan dapat jawapan tak terhingga ataupun tak tertakrif. Contoh soalan. Cari nilai k jika fungsi g memetakan x kepada 10 per x tambah 2, di mana x tidak boleh bernilai k. Cari nilai k. Oleh kerana penyebut tidak boleh bernilai sifar, maka x tambah 2 sama dengan sifar, x sama dengan negatif 2. Maka k sama dengan negatif 2. Okay, contoh soalan fungsi. Okay. Rajah 1 menunjukkan hubungan set A dan set B. Okay, set A dan set B. Nyatakan julat hubungan itu dan jenis hubungan itu. Okay, julat adalah set bagi image. Okay. 4 dan 8. Julat adalah set bagi image. Maka jawapannya set 4, 8. Okay, set 4 lah 8. Hubungannya, okay, bila kita perhatikan 4 ni mempunyai lebih daripada satu objek. Maka hubungannya ialah banyak kepada satu. Image 4 mempunyai 2 objek, hubungan banyak kepada satu. Okay, seterusnya, rajah menunjukkan hubungan set A dan set B. Set A dan set B. Nyatakan objek bagi 2. Nyatakan objek bagi 2. Maka 2 ini adalah image. Sebab pada gambar rajah ni terdapat 2 dalam set A, 2 dalam set B. Okey. Maka objek bagi 2 adalah sifar. Okey, objek bagi 2 ialah sifar. Julat hubungan ini. Julat adalah set bagi image, iaitu negatif 1, 2 dan 4. Maka perlu ditulis dalam tata tanda set negatif 1, 2, 4. Kodomen. Kodomen adalah set B. Kodomen adalah set B.
Iaitu negatif 1, sifar, 1, 2, 3, 4. Ditulis dalam tata tanda set. Seterusnya kita lihat soalannya. Rajah 7 menunjukkan fungsi linear G. Okey, dia bagi hint sini ya, fungsi linear. Okey, nyatakan nilai K dan dengan menggunakan tata tanda fungsi, ungkapkan G dalam sebutan X. Okey, daripada gambar rajah anak panah, G sifar ialah negatif 2, G2 ialah sifar, G4 ialah K, G6 ialah 4. Okey, fungsi linear. Maka kita katakan fungsi G itu ialah X tambah C. C ialah pemala. Okey, C adalah pemala. Maka G sifar, okey, G sifar ialah sifar tambah C. Okey, G sifar ialah sifar tambah C. Tetapi daripada gambar rajah anak panah, G sifar ialah negatif 2. G sifar ialah negatif 2. Maka kita ada dua nilai sini. 1, 2. So, kita bandingkan. Kesimpulannya C ialah negatif 2. C ialah negatif 2. Maka kita boleh tulis fungsi G sebagai X tolak 2. X tolak 2 menjawab soalan B. Okey. Fungsi G ialah X tolak 2. Okey. Kaedah yang digunakan ialah given daripada gambar rajah anak panah. Kita do, kita kira sendiri. Kemudian kita compare. Okey. Dengan menggunakan fungsi G, okey, daripada gambar rajah anak panah, G4 ialah K. Okey, G4 ialah K. Daripada kiraan, itu kita given lah. Daripada kiraan, G4 ialah 4 tolak 2. Itu kita do. Kemudian kita compare. Okay, kita compare K dengan 4 tolak 2. Kita compare. Maka K ialah 2. K sama dengan 2. Menjawab soalan A. K ialah 2. Okey, seterusnya rajah 9 menunjukkan fungsi G di mana fungsi G memetakan X kepada M per NX tolak 2. Okey, daripada gambar rajah, G1 ialah 2, G3 ialah negatif 2. Okey, menggunakan kaedah yang sama, given, do and compare. Okey, given daripada gambar rajah anak panah, G1 ialah 2. Okey, kita kira sendiri menggunakan fungsi yang diberi. G1 ialah M per N darab 1 tolak 2. Okey, kemudian kita compare 2 dengan M per N darab 1 tolak 2. Kita compare. Kita permudahkan. Kita dapat M sama dengan 2N tolak 4. Okey, di sini kita perhatikan terdapat dua pemboleh ubah iaitu M dan N. Maka kita tak dapat nak selesaikan masalah ini. Kita perlu satu lagi persamaan. Okey, kita guna maklumat yang seterusnya iaitu G3 sama dengan negatif 2. Kita ulang lagi kaedah given, do and compare. Bila kita do, G3 ialah M per N darab 3 tolak 2. Kemudian kita compare G negatif 2 itu terdapat negatif 2 sama dengan M per N darab 3 tolak 2. So, kita pemudahkan sebutannya ialah M sama dengan negatif 6N tambah 4. Okey, sekarang kita perhatikan kita ada dua persamaan M. Ini yang pertama, ini yang kedua. Dua-duanya adalah M. Maka kita boleh buat perbandingan.
Okey, di mana 1 sama dengan 2, iaitu 2n tolak 4 sama dengan negatif 6n tambah 4. Kita pindahkan sebutan-sebutan yang ada, iaitu 2n tambah 6n sama dengan 4 tambah 4. 8n sama dengan 8. N ialah 8 per 8, maka n sama dengan 1. Okey, n sama dengan 1. Selesai satu pemboleh ubah. Okey, setelah mendapat nilai n sama dengan 1, gantikan nilai n sama dengan 1 dalam persamaan m. Sama ada persamaan nombor 1 ataupun persamaan nombor 2 akan memberi jawapan yang sama. Okey, cikgu pilih persamaan nombor 1, iaitu m sama dengan 2n tolak 4. Bila kita ganti masuk, m ialah 2 darab 1 tolak 4. M ialah negatif 2. Okey. Okey, seterusnya. Rajah 11 menunjukkan fungsi g yang memetakan x kepada x tambah k per x, di mana x tidak boleh bernilai sifar dengan keadaan k ialah pemala. Okey, sekali lagi kita menggunakan kaedah given, do and compare. Okey, given daripada gambar rajah anak panah, G1 per 2 ialah 3. Okey, G1 per 2 ialah 3. Bila kita ganti masuk dalam fungsi G, G1 per 2 sama dengan 1 per 2 tambah K per 1 per 2. Okey, kita pemudahkan menjadi 1 tambah 2K. Macam mana? Penyebut darab 2, pengangkar pun darab 2. Kita dapat G1 per 2 ialah 1 tambah 2K. Maka kita ada 2 G1 per 2. Okay, langkah seterusnya kita compare. Kita compare 1 dan 2. Okay, 1 sama dengan 2, maka 1 tambah 2K sama dengan 3. 2K sama dengan 3 tolak 1. 2K sama dengan 2, maka K ialah 2 per 2, iaitu K sama dengan 1. Okey, K sama dengan 1. Itulah teknik yang cikgu guna untuk menyelesaikan masalah, iaitu given, do and compare. Cikgu harap dengan kaedah given, do and compare, pelajar-pelajar lebih yakin untuk menjawab soalan fungsi tunggal. Sekian dulu dari cikgu kali ini.